Teruskan bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi dan seperti yang telah dijanjikan, kita akan mengikuti satu segmen wawancara motivasi kewangan membawakan tajuk mengapa ibu bapa yang mempunyai tanggungan wajib ada perlindungan takaful. Jadi kita akan mengikuti tajuk ini dengan lebih lanjut lagi. Jadi kita akan bersama dengan narasumber kita yang mulia Tuan Ahmad Mamdoh bin Abdul Wahab, merupakan seorang pakar kewangan dan kita percaya ni Wali, beliau sudah pun berada di hujung talian. Apa kata kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Tuan Ahmad? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Semua sihat sana? Alhamdulillah kami di sini. Kami juga dalam keadaan sihat sejahtera pagi ini ya. Pertama sekali Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih ya kepada Tuan Ahmad Mamdoh yang berkesediaan bersama kita pagi ini untuk mengongsikan satu tajuk yang cukup penting juga, mengapa ibu bapa yang mempunyai tanggungan wajib ada perlindungan takaful. Kalau tidak ada tanggungan mungkin sunat ya. Jadi alhamdulillah Tuan Ahmad akan menerangkan mengenai dengan perkara ini. Baik Tuan Ahmad, untuk memulakan ruangan wawancara kita ini, bagaimana takaful boleh membantu keluarga? Okey, pertama kali tadi mesti fahamlah tadi ada pertanyaan mungkin sunat ya. Adalah just mau faham sedikitlah mengapanya wajib ialah tadi mesti faham apa maksud tanggungan sebenarnya. Ialah di mana pertama sekali tanggungan selaku ibu bapa ialah tadi faham daripada tajuk sendiri ialah kepada mungkin kepada anak-anak. Itu adalah tanggungan kita ni Tapi dari segi suami atau isteri ada juga kepentingan iaitu si suami tanggungjawab pada isteri dan anak, dan juga sebenarnya ibu bapa dan juga isteri ialah kepada anak dan juga ibu bapa. So walaupun mungkin masih bujang pun wajibnya tanggungan kepada ibu bapa tu masih ada di sanalah sebenarnya. Dan daripada topik atau persoalan tadi tu, bagaimana takaful boleh membantu keluarga ialah di mana di saat musibah di sanatah takaful akan membantu. Maksud saya musibah itu ialah jika berlaku mungkin kematian ataupun kehilatan kekal ataupun penyakit di sana akan membagi satu implikasi penting iaitu ada dua perkara yang akan mungkin secara langsung iaitu emosi dan aliran tunai. Di sini takaful mungkin boleh membantu daripada di sana. Dan apabila berlaku musibah itu, ia akan insya-Allah dirancang dengan takaful untuk membantu memastikan aliran tunai itu sentiasa berjalan jika si suami atau si isteri yang meninggal dunia masih lagi boleh ada pendapatan ataupun ada jumlah pampasan daripada pihak takaful memastikan ianya masih berjalan untuk pada ahli waris. Atau yang paling penting mengapa perlu ada takaful itu ialah dari segi konsep aliran tunai untuk membantu ahli waris yang ditinggalkan. Dan juga Tuan, di antara aspek yang selalu dititik beratkan ibu bapa sekiranya mereka ada tanggungan anak-anak ini adalah mengenai dengan pendidikan. Jadi di sini ingin diketahui bagaimana takaful ini sendiri dapat menjamin pendidikan anak-anak. Mungkin dapat dikongsikan? Okey, apa yang tadi penting selaku ibu bapa ni penting buat si anak untuk tadi mau juga masa depan diorang ni lebih cerah dengan pendidikan yang khusus dan juga of course selaku ibu bapa tani mengharapkan anak kita ni cemerlang di masa hadapan insya-Allah. So itu paling penting daripada perancangan ibu bapa. Tapi bagaimana takaful memastikan pendidikan selaku ibu bapa sudah memikirkan tentang pendidikan, macam mana takaful sudah lagi akan menolong membantu ibu bapa daripada bina pendidikan. Salah satunya adalah setelah ibu bapa memahami kepentingan pendidikan anak di masa hadapan, paling penting ialah penelitian sebenarnya tadi mesti faham kos yang akan dihadapi oleh ibu ataupun bapa bila anak itu sudah mencapai satu umur untuk ia meneruskan pendidikan. Selalunya daripada perancangan kewangan akan memikirkan selalunya bila anak itu mencapai umur 18 tahun artinya lama itu 18 tahun akan dirancang 18 tahun hadapan, dan daripada di sana tadi akan memikir kos-kos yang boleh mengubah harga sekarang dan harga masa depan itu berbeza. Salah satunya ialah inflasi.
Dan Tani mesti faham dengan adanya inflasi, harga yang apa yang Tani nampak ataupun apa yang Tani faham hari ini sangat-sangat berbeza apa yang akan apa tu namanya akan Tani hadapi di masa hadapan, itu 18 tahun akan hadapan, which is sangat-sangat jauh lah. So untuk Tani faham dan Tani merancang ialah bagaimana takaful boleh membantu ialah Tani mesti faham kos apa yang perlu dilindungi, apa yang perlu ditakafulkan lah di sana. Ialah Tani mesti faham iaitu berapa tahun mungkin pelajarannya, berapa kos pendidikan masa ini dan berapa kos pendidikan 18 tahun akan ke hadapan. Mungkin Tani perlu faham di mana yang Tani akan ambil, adakah di dalam negara kita ni sendiri ataupun di tempat-tempat khusus dengan jurusan yang akan diambil. Tani mesti perlu faham je lah, khusus boleh mengakibatkan harganya berbeza mengikut kursus atau jurusan yang akan diambil, mungkin kedoktoran ataupun engineering atau business ataupun arts memang berbeza lah. Tapi jika berlaku kematian, Tani sudah faham berapa harga pendidikan 18 tahun akan ke hadapan, insyaAllah takaful boleh menyediakan plan-plan yang bersesuaian untuk memastikan kelangsungan pendidikan anak itu terjamin. InsyaAllah 18 tahun akan ke hadapan lah akan terjamin buat anak-anak masing-masing. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah ya. Begitulah bagaimana cara kita ni untuk memastikan ya pendidikan anak-anak kita ni terjamin. Kita percaya anak-anak kita ni adalah generasi penerus ya. Betul. Yang pastinya kita ni inginkan ya kebaikan untuk masa hadapan mereka. Jadi bermulalah ya daripada sekarang untuk memastikan ya pendidikan mereka terjamin walaupun kedua orang tua ya ibu bapa berlaku sebarang musibah dan juga sebagainya ya. Jadi ingin kita tanyakan juga ni bercakap mengenai dengan takaful ini, insurans ya, betul ya takaful ya. Betul. Jadi adakah ianya boleh membantu melunaskan pinjaman? Okey, topik yang sangat baik soalan-soalannya itu ialah melunaskan pinjaman. Sebenarnya ada sebab munasabah lah mengapa selalunya bapa mengambil pinjaman lah selalunya, komitmen selalunya niat atau objektif kenapa pinjaman itu wujud. Salah satunya lah mungkin pinjaman peribadi juga yang paling paling umum lah pinjaman peribadi, pinjaman untuk membina rumah dan juga mungkin komitmen kereta kenderaan lah. So ini salah satu pinjaman-pinjaman yang mungkin sangat umum lah untuk masyarakat kita ni juga. Tapi yang paling penting ialah tadi mesti faham ialah mana takaful boleh membantu melunaskan pinjaman tersebut. So tadi perlu faham dengan ada komitmen harian kita ni yang memerlukan pinjaman ini, dengan risiko tersebut ia akan mengakibatkan mungkin ahli waris perlu, kalau berlaku meninggal dan saya meninggal ahli waris yang akan mungkin meneruskan pembiayaan itu. Tapi oleh kerana dengan adanya takaful, insyaAllah takaful boleh membantu sebenarnya melunaskan pinjaman tersebut melalui plan-plan bersesuaian. Alhamdulillah lah buat masa ini selalunya lah institusi kewangan lah menggalakkan lah orang yang mengambil pembiayaan ini untuk mengambilkan takaful. Tapi walau bagaimanapun jika Tani masih ada pinjaman pembiayaan yang belum ada perlindungan takaful, lebih baik Tani mungkin bertanya kepada pihak-pihak yang tertentu untuk memastikan yang perlindungan sepenuhnya itu adalah supaya Tani memikirkan je untuk ahli waris Tani itu dalam keadaan yang selamat, mudah. Kalau mungkin kita ni lagi adalah itu paling penting lah untuk Tani memastikan. So di sanalah insyaAllah takaful boleh membantu melunaskan pinjaman masing-masing lah. Jadi kerana kita ni bercakap mengenai dengan takaful ketika ini, ada satu terma jua yang dinamakan sebagai hibah. Jadi mungkin Tuan dapat terangkan sedikit secara ringkas mengenai dengan hibah ini, dan sebenarnya tertanya-tanya jua kalau takaful ini dapat dijadikan sebagai satu hibah buat isteri dan anak-anak. Mungkin dapat dikongsikan? Okey, boleh. Untuk pemahaman umum saya lah, actually cerita tentang hibah ni mungkin sangat panjang lah. Hibah ni maksudnya macam pemberian lah. So di mana ialah salah satunya Tani akan membezakan sedikit lah supaya mudah tentang faraid lah.
Ia ada berhubung sedikit dengan faraid lah. Perbezaannya itu ialah kalau faraid, tadi Fahad faham sebagai orang Islam, sebenarnya kalau berlaku kematian selalunya ada pembagian harta mengikut apa tu namanya peratus orang yang itulah ahli keluarga yang ditinggalkan atau mungkin si isteri. Dan jika ada anak lelaki ada peratus yang berbeza, jika anak perempuan sahaja dan ada peratus yang berbeza. So di sini tadi perlu fahamlah ada perbezaan. Benda tadi cakap pasal hibah, jika berlaku kematian, ia akan dibagi kepada ahli waris ataupun kepada penama yang sudah dinyatakan dalam takaful. So, adalah lebih baik untuk tani menyediakan, sebagai contoh, kalau tani sama-sama dalam era moden ini, tani suami dan isteri, soalnya bekerja sama-sama lah untuk membina ekonomi keluarga itu. So, mungkin ada di sana tani boleh menghibahkan harta ke tani secara berapa jumlahnya yang tani mahu kepada ahli waris. Yang paling penting untuk melangsungkan tani perspektif melangsungkan kehidupan. Sekarang ni pun tani mesti faham kos-kos kehidupan ni bermacam-macam, bukan saja makan minum, khusus seperti bil air, elektrik, internet pun jadi mungkin wajib masanya untuk pendidikan anak-anak internet untuk kelangsungan pendidikan diorang. So this is kos-kos yang perlu tani fikirkan, diketangkan, dan sebelum itu tani boleh faham bersetuju dan suami isteri untuk tani menjadikan hibah jika berlaku kematian. Paling penting ialah kelangsungan hidup dan aliran tunai yang kukuh. Kalau berlaku salah satu pasangannya hilang mata pencarian diakibat oleh musibah, insya-Allah paling penting ia boleh melangsungkan kehidupan itu dengan hibah daripada si suami, kalau si suami yang meninggal dan si isteri buat si anak selalu macam itu. Ya. Alhamdulillah ya, penerangan yang cukup jelas juga daripada Yang Mulia Tuan Ahmad Mamdouh ya, berkenaan dengan hibah buat isteri dan juga anak-anak ya. Terakhir ni Tuan, sebelum kita ni berpisah ya dalam rangkaian wawancara motivasi kewangan ya pada pagi ini, mungkin boleh berkongsi cara takaful boleh membantu anak angkat ya dan juga anak istimewa. Okey, penting dua perkara ni di mana anak angkat atau anak istimewa. Okey, sedikit pengungsian tadi jika tadi faham tentang faraid, selalunya anak angkat ni dia termasuk dalam di sanalah pembagian harta di sanalah, tapi dengan perancangan teliti insya-Allah anak angkat pun boleh tani hadiahkan jika pembagian tani ia akan menerima satu pampasan buat anak angkat sebagai contoh. So di sini boleh membantu ibu bapa yang ada anak angkat sama-sama tani membelai kasih sayang. So di sana tani boleh memberi sedikit kepada anak angkat melalui takaful Di sana ia boleh membantu perspektif pengagihan harta dengan melalui hibah pada anak angkat. Dan juga anak istimewa yang paling penting tadi mesti berbeza. Anak istimewa ni ia ada sedikit perbezaan dari segi kos, dari segi keperluannya, mungkin attention, pendidikan dan juga kelangsungan hidupnya sedikit berbeza. Jadi tadi mesti faham berbeza dengan anak-anak yang biasa. Anak istimewa ni memerlukan lebih banyak bukan saja attention dan kos. So selaku ibu bapa diharapkanlah tadi merancang dengan lebih awal dan lebih jelas dan teliti sebenarnya apa yang mungkin kesusahan atau kesulitan kalau mungkin salah satu tani lagi ada di dunia ini, macam mana dari segi kewangannya mencukupi untuk anak-anak istimewa ni. So insya-Allah daripada ibu bapa boleh dilindungi jika berlaku kematian, dan anak-anak boleh anak istimewa atau anak ni mesti menerima manfaat yang sebaiknya so atau yang di mana takaful boleh membantulah daripada perspektif anak angkat dan anak istimewa. Satu penerangan yang amat jelas sekali. Jadi mungkin sebelum kita mengakhiri sesi wawancara kita di hari ini, dapat Tuan kongsikan beberapa kata-kata terakhir ataupun saranan bagi orang awam di luar sana mengenai dengan takaful ini? Silakan. Okey, sedikit rumusan tani ambil walaupun tani dah lagi ada, tetapi tani masih boleh memastikan selesaan dan kelangsungan keluarga tani daripada segi ekonomi itu paling penting salah satunya. Dan dua rancang sebolehnya harian
kerana besok belum pasti lagi ada peluang. So dua konsep ini sangat-sangat adalah tani boleh mungkin fikirkanlah ataupun mulalah berbincanglah dan suami isteri sebagai contoh untuk memastikanlah masa hadapan bagaimana untuk mengukuhkan atau paling penting pun dalam memastikan emosi keluarga itu terjaminlah dengan kecukupan aliran tunai dan pampasan daripada takaful yang mencukupi buat ahli waris yang akan tinggal, terutama isteri lah, suami kepada isteri dan juga anak. Baik, luar biasa sekali perkongsian daripada Yang Mulia Tuan Ahmad Mamdouh bin Abdul Wahab, pakar kewangan yang bersama kita pada pagi ini menerusi motivasi kewangan membawakan tajuk mengapa ibu bapa yang mempunyai tanggungan wajib ada perlindungan takaful. Alhamdulillah, terima kasih perkongsiannya Tuan. Ada kesempatan kita ini akan bersama lagi mungkin dengan topik yang lain pula insya-Allah ya. Selamat berpisah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.